Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Buka surah Thaha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. Jihad fi sabilillah ni satu benda yang amat ditakuti lah oleh semua orang, kerana melibatkan kematian dan juga habisnya harta. Menyebabkan habisnya harta, menyebabkan kita pun akan jadi boleh jadi cedera dan sebagainya. Maka surah Thaha ni nak bagi semangat pada kita supaya dapat mempertahankan agama, memperjuangkan agama. Jangan gentar melawan golongan-golongan yang syirik pada Allah, yang tidak ikut syariat Allah. Thaha, huruf muqatta'ah ditabih al-ijaz al-Quran. Ini seperti mana yang kita sudah bahaskan. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan kepada kamu ya Muhammad Al-Quran ini litashqa, supayanya kamu menanggung susah. Tidak. Quran ini bukan dibebankan untuk jadi susah, tidak. Bahkan Al-Quran ini ada disebut selepas pada ini illa tadhkiratan liman yakhsha. Melainkan berupa peringatan untuk disampaikan kepada orang ramai, liman yakhsha, akan orang yang takut. Buat orang yang takut pada Allah. Jadi Al-Quran ini memberi faedah kepada dia jika dia takut. Jika dia takut pada Allah. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Menurunkan Al-Quran ini diturunkan daripada Tuhan yang mencipta bumi dan juga langit-langit yang tertinggi. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lagi Tuhan Ar-Rahman, dia berada di atas arasy, beristiwa di sana. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya Allah ma fis samawati wa ma fil ard. Apa saja yang di langit-langit dan juga apa yang di bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Wa ma tahta tsara, dan apa yang ada di bawah tanah. Semua sekali itu adalah milik Allah. Wa in tajhar bil qawli dan sekiranya kamu menzahirkan, menguatkan suara kamu dalam percakapan kamu, menyaringkan suara kamu, fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa, maka sesungguhnya dia ni Allah, dia mengetahui segala rahsia, segala yang disembunyikan.
Allahu la ilaha illahu Allah. Dialah Allah. La ilaha illahu. Tidak ada ilah, tidak ada ma'bud, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Dia. Lahul asmaul husna. Laginya Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang terbaik. Sesuai dengan nama Dia. Dan nama Dia tu yang baik, sesuai dengan zat Dia pun sama nama. Sesuai dengan zat nama Dia. Orang kita nama Muhammad, tak tahu lagi perangai itu perangai terpuji ke tidak. Ya. Orang itu nama sekian. Tapi tak semestinya dia itu seperti mana nama dia. Tapi Allah Ta'ala nama dia sesuai dengan dia. Dan memang dia itu gitu. Allah Ta'ala antara nama dia Ar-Rahman. Maka Ar-Rahman tu sesuai dengan Allah Ta'ala memang penyayang. Nama dia Ar-Rahman. Dan dia pun memang Ar-Rahman. Itu Allah. Ini dia panggil Tauhid fil asma' was sifat. Dalam bab nama dan sifat, kita mengesahkan Allah Ta'ala. Itu muqaddimah untuk tasji' dia panggil. Untuk memperkasakan kita semua sekali. Biar kita tahu kita ni buat hijrah dengan siapa. Kita ni bawa Al-Quran. Buat hijrah untuk siapa? Kita ni hafal Quran. Kita buat hijrah ni untuk siapa? Menghafal Al-Quran ni, hafal untuk sendiri kita ke? Kita duduk belajar Al-Quran ni untuk kita sendiri gitu ke? Ataupun kita hafal itu, ataupun kita belajar itu agama ataupun Al-Quran itu untuk apa? Untuk agama. Kita belajar ni untuk agama. Untuk mempertahankan agama. Dan untuk sebarkan agama. Bukan semata-mata untuk kita. Sebab Allah Ta'ala akan tanya kita. Fima kuntu. Kamu duduk mana? Dalam bab agama ni kamu duduk mana? Dalam bab urusan agama ni, kamu kerja apa? Dalam bab urusan agama. Urusan lain memanglah mu ada kerja banyak. Ya. Urusan bab agama ni kamu ada urusan apa? Kamu kerja apa? Dan ini mesti dijawab oleh kita semua sekali. Sebelum daripada kita mati tu dia boleh jawab. Kalau tidak, mati malaikat inilah akan tanya. Malaikat akan tanya ini. Habis itu ya. Wahal ataka hadithu Musa. Ini tasji' yang kedua. Nak memperkasakan kita semua sekali ini. Supaya kita ni jadi orang yang berani berjuang di jalan Allah. Wahal ataka hadithu Musa. Dan adakah pernah sampai yang kepada kamu ceritanya Musa? Yang ini tak pernah sampai. Allah Ta'ala bagi tahu barulah sampai. Dan ini dapat diketahui dengan jalan wahyu, bukan jalannya mari cari-cari ilham sendiri, tidak. Idh ra'a naran, ceritanya bermula tak kala ra'a naran, dia melihat ada api. Dia melihatnya adanya api, faqala li ahlihi, lalu dia pun berkatalah kepada keluarga dia yang ikut serta dengan dia dalam perjalanan masa ni. Kusu, kamu diam di sini. Duduk sini dulu. Inni anastu nara, sungguhnya aku ternampaknya api. La'alli atikum minha biqabasin. Mudah-mudahannya aku dapat bawa mari kepada kamu bahagian daripada api itu, biqabasin, cucuhan api. Au ajidu 'alan nari huda, ataupun aku akan dapatnya petunjuk pada tempat api itu. Falamma ataha nudiya ya Musa, maka tak kalanya dia sampai di situ, nudiya, disuruhnya, dipanggilnya kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik, sungguhnya aku ni Rabb kamu, fakhla'na 'alaik, kamu tanggallah dua selipar kamu itu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa, kerana kamu sekarang ini sedang berada di satu lembah yang diberkati.
Iaitu tempat dia sini adalah Tua. Nama dia adalah Tua. Tua tu nama wadi, Wadi Tua. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Dan aku memilih kamu, wahai Musa. Fastami' lima yuha. Maka dengar elok-eloklah akan apa yang akan diwahyukan kepada kamu. Yaitu apa wahyu itu? Innani anallah. Sesungguhnya aku inilah Allah. La ilaha. Tidak ada Tuhan yang layak disembah. Illa ana, malaikat aku. Lalu fa'budni, maka ibadahlah kepada aku sahaja. Bukan ibadah kepada yang lain pada aku. Doa minta pada aku saja, jangan doa minta kepada selain pada aku. Wa aqimis salata li dzikri. Dan hendaklah kamu dirikan solat untuk ingat pada aku. Itu tujuan utamanya solat. Tujuan utamanya solat untuk ingat. Untuk ingat pada Allah. Innas sa'ata atiyah. Sini takhwif ukhrawi. Ini bentuk ancaman akhirat. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sungguhnya hari kiamat itu pastinya akan datangnya ia. Akadu ukhfiha, hampir-hampirnya aku nak sembunyikan dia. Hampir-hampir aku nak sembunyikan ia. Yakni hampir-hampirnya Allah Ta'ala sangat berahsia sini. Sini nak beritahu Allah Ta'ala sangat berahsia. Dalam bab ilmu ghaib ini, Allah Ta'ala sangat berahsia kerana ini hanya khusus bagi Allah Ta'ala. Sehingga seolah-olahnya Allah Ta'ala berahsia ni, hampir-hampirnya berita rahsia ini tidak diketahui oleh Allah. Itu seolah-olah. Ini seolah-olah percakapan. Mana sembunyikan ia sehingga lenyap terus. Kerana sangat berahsianya Allah Ta'ala akan hari kiamat. Jadi tujuannya hari kiamat tu apa? Saja-saja? Tidak. Litu jaza. Untuk diberi balasan. Kullu nafsin, setiap orang, bima tas'a, akan apa yang dia usaha kerjakan di dunia itu. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Maka jangan sama sekalinya menghalangnya engkau daripada membenarkan ia. Siapa dia? Man la yu'minu biha, orang yang tidak beriman hari kiamat. Wattaba'a hawahu, dan dia ikutnya hawa nafsu dia. Fatarda, lalunya dia menjadi binasa. Jadi janganlah menghalang kamu, dihalangnya kamu daripada mempercayai hari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman akan hari kiamat itu, yang mana dia mengikut hawa nafsu dia. Fatarda, lalulah
kamu itu akan menjadi binasanya kamu kerana tidak mempercayai ia, kerana jadi akan mengkufuri akan hari kiamat itu pula. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Maka apakah yang di tangan kamu itu? Wahai Musa. Ni soalan betul nak tanya. Nak tanya. Tahu dah. Kan, tahu dah tapi nak tanya juga. Sebagai nak mesra lah. Sebagai nak mesra. Tanya benda, tengok orang. Mari bawa cangkul. Kan? Bawa cangkul. Kita tanya dia, nak pergi kebun ke? Kan? Jadi kita tanya tu soalan tu seolah-olah kita dah tahu dah, tapi untuk mesra. Untuk mesra ya. Tengok pakai kopiah tu nak pergi masjid ke? Kita pun tanya gitu. Soalan tu sesuai dengan apa yang kita tengok dia. Jadi ini pun sama, Allah Ta'ala nak bermesra. Cakap mula-mula ni, cakap benda yang biasa-biasa dulu. Bila bercakap ni, bercakap benda yang biasa-biasa dulu, sebelum daripada yang serius itulah. Qala hiya asai. Ia adalah tongkat aku. Tangan kanan Nabi Musa itu memegangnya tongkat. Atawakkau 'alaiha wa ahashu biha 'ala ghanami. Aku bertungkat dengannya. Wa ahushu biha, dan aku pukul dengannya. 'Ala ghanami, pukul dengannya sini mana pukul pada daun-daun lah. Supaya jatuhnya daun-daun tu lalu diberi makan kepada kambing-kambing aku. Waliya fiha ma'aribu ukhra. Dan tongkat aku ni ada kegunaan lain lagi lah yang selain pada tu. Semua sekali ni adalah Allah Ta'ala nak beritahu zahirnya kepada kita semua dan juga kepada Nabi Musa. Tangan kamu tu ada tongkat. Tongkat itu adalah bentuk biasa saja. Bukan luar biasa tongkat kamu tu. Tongkat itu adalah tongkat yang biasa saja. Bukan tongkat luar biasa. Bukan tongkat yang kayu kokak ke apa, tak ada. Biasa saja. Ia adalah tongkat yang biasa. Bukan tongkat yang pelik ke apa, tak ada. Dan kalau kayu kokak pun tak ada masalah apa pun. Sebab kayu kokak tu bukan bagi rezeki pada kita, Allah Ta'ala bagi rezeki. Dan kayu kokak tu bukannya baginya kita hindar daripada bahaya ke? Tidak. Itu hanya bentuk penipuan orang yang nak berniaga. Orang nak berniaga dia tipu ya. Bila dia tipu, pakai kepiah sikit, dia pun tipu. Lepas tu orang percaya, maka boleh jual mahal sikit. Bendanya murah je. Bendanya murah je. Jadi, barang yang harga murah boleh jual mahal. Itu kelebihan tipu. Nak tipu tu biar orang percaya. Kita menipu, bunuh nama agama sikit. Ni kayu 1000 hikmat ke kan? Maka orang percaya, maka orang pun beli dengan harga mahal pun tak apa. Sampai mahal-mahal juga harga dia. Beratus pun ada, beribu pun ada harga dia. Pada kena tipu dengan gitu. Jadi kayu ni ada kayu apa? Pelik ke? Tak ada. Kayu kokak ke apa? Tidak. Ni bohongnya. Bukan kayu kokak pun. Kayu biasa seperti mana yang diguna oleh orang yang nak pergi ke mana-mana di zaman dahulu. Biasanya. Bukan kayu-kayu special apa. Lebih-lebih lagi nak jadi tongkat ni tu nak jadi ular. Tidak sama sekali. Ini tahtal asbab. Sebab yang biasa pada tongkat. Qala katanya Allah Ta'ala. Alqiha ya Musa. Kamu lemparlah tongkat itu wahai Musa. Fa'alqaha, lalunya Nabi Musa pun lemparlah tongkat itu. Fa'idha, maka tiba-tibanya hiya hayyatun tas'a. Ia menjadi ular. Yang mana ular itu ular yang dapat berlari kencang. Ular yang berlari kencang.
Maka takutlah Nabi Musa. Qala khudha wa la takhaf. Katanya Allah Ta'ala, peganglah ia. Wa la takhaf. Kamu jangan takut. Sanu'iduha siratahal ula. Kami akan kembalikannya ke keadaan dia yang pertama hari itu. Keadaan yang dia dulu. Wa dhamum yadaka ila janahik. Dan hendaklah kamu kepitkan tangan kamu. Kecelah ketiaklah. Ila janahik. Ke sebelahnya. Ke ketiak kamu. Takhruj bayda. Kamu akan keluarkan situ. Keluarnya bayda. Putih. Akan keluarnya iaitu putih. Min ghairi su. Tanpanya adanya sebarang putih yang tidak elok. Ayatan ukhra. Sebagai dalil bukti yang satu lagi. Jadi sini adalah duanya bukti ataupun duanya mukjizat. Satu ular, satu tangan itu keluar jadi putih. Tanpa adanya sebarang benda yang cacat. Tanpa adanya sebarang cacat. Ya. Linuriyaka min ayatinal kubra. Hikmah dianya adalah supaya kami boleh tunjukkan kepada kamu min ayatinal kubra, daripada dalil bukti keesaan kami yang besar. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu berjumpa dengan Fir'aun. Innahu tagha. Sungguhnya dia ini adalah orang yang melampau, yang melampaui batas. Qal berkatanya Nabi Musa, qala rabbi syrah li sadri. Wahai Rabb aku, isyrah li sadri. Lapangkanlah dadaku. Yakni semasa saya dakwah. Semasanya aku dakwah dan semasa mereka lawan saya. Semasa dakwah dan semasa dilawan. Mintanya Allah Ta'ala 8 dada. Wa yassir li amri, dan pemudahkanlah untuk aku amri, urusan aku. Urusan sini adalah urusan dakwah. Menyeru tauhid. Permudahkanlah urusan aku menyebar tauhid ini. Wahlul 'uqdatam min lisani. Dan bukalah lerayan ikatan min lisani, ikatan ataupun simpulan pada lidah aku. Leraikanlah simpulan yang ada pada lidah aku. Yafqahu qawli. Supaya mereka itu dapat memahami perkataan aku. Mana faham? Cukup. Bila sampai kefahaman, cukup. Kemudiannya, waj'al li waziran min ahli. Lantikkanlah untuk aku waziran, penolong aku, min ahli, di kalangan ahli keluarga aku. Yakni supayanya dia itu dapat menolong aku dalam urusan aku menyebarkan tauhid ini. Siapa dia? Harun akhi. Harun abang aku. Ushdud bihi azri. Aku nak memperkukuhkan
perkukuhkanlah pendirian aku. Perkukuhkanlah pendirian aku dengan adanya dia. Wa asyarikhu fi amri, dan bagilah kebersamaannya dia itu melakukan tugas dalam urusan tugas aku ini. Kainusabbihuka katsira, supayanya kami dapat bertasbih mensucikan engkau ya Allah katsiran, banyak-banyak. Wa nadhkuraka katsira, dan kami dapat ingat pada engkau banyak-banyak. Tasbih kepada engkau banyak-banyak dan ingat pada engkau banyak-banyak. Innaka kunta bina basira, sungguhnya kamu ya Allah, kamulah yang maha melihat akan apa saja yang kami buat. Ini Allah Ta'ala terimanya makbul doa Nabi Musa. Doa Nabi Musa. Qala qad utita su'laka ya Musa. Katanya Allah, benar-benarnya kamu sudah diterimanya. Permintaan kamu itu sudah diterimanya, wahai Musa. Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra, dan benar-benarnya kami sudah memberinya nikmat ke atas kamu pada masa yang lain, yakni sebelum daripada nikmat ini. Kami sudah bagi dah nikmat-nikmat yang lain kepada kamu. Apa ini cerita yang nikmat-nikmat lain? Idh auhayna ila ummika ma yuha, itu ketika mananya auhayna, kami wahyukan. Wahyu sini dengan mana ilhamkan kepada ila ummika, kepada mak kamu. Ma yuha, apa yang diilhamkan. Anikdi fihi fit tabut, masukkanlah dia, hendaklah kamu masukkan dia situ Nabi Musa lah, fit tabut, dalam kotak tu. Fakdi fihi fil yam, lalu letaklah dia itu ke dalam laut. Ke laut lah. Masuk dalam laut. Mana ke laut? Falyulqihil yam, maka biarlah laut itu membawa dia bisahili, ke kawasan tepi. Ke kawasan tepi pantai. Ya'khudhuhu aduwwun li wa aduwwun lah, supayanya ia itu dapat dikutipnya oleh musuh aku, dan ia juga adalah musuhnya budak itu. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni, dan aku lemparkan ke atas kamu mahabbatan minni, perasaan kasih sayang, minni, daripada aku. Yakni lituhabba, supaya kamu ini disayang. Allah Ta'ala baginya limpahan perasaan cinta ke atas Nabi Musa. Lalu Nabi Musa itu dicintai oleh orang. Walitusna' ala aini, dan supayanya kamu dapat diasuh ala aini, mengikut pengawasan, dalam pengawasan aku. Idza tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yakfulu, ketika mana tamshi ukhtuka, berlarinya saudara perempuan kamu. Fataqul, lalu dia berkata, hal adullukum, hendakkah aku tunjukkan kepada kamu ala man yakfulu, akan orang yang boleh menjaga dia, yakni menjaga budak kecil itu. Faraja'naka ila ummika, lalu kami berjayanya mengembalikan kamu wahai Musa kembali ke pangkuan mak kamu masa tu. Tu nikmat.
Kai taqarra 'ainuha wa la tahzan. Supayanya dapat sejuknya mata dia melihat kehadiran engkau di sisi. Wala tahzan, dan dia tidak jadi sedihnya kerana kehilangannya kamu. Dan lain ceritanya pula, wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal gham wa fatannaka futuna. Dan kamu telah membunuhnya satu orang. Kamu sudah membunuh satu orang secara tersalah. Lalu kami selamatkan kamu, wahai Musa, daripada kesedihan menanggung perbuatan itu. Wa fatannaka futuna, dan kami sudah baginya pelbagai ujian-ujian kepada engkau sebelum dilantik jadi nabi. Falabithta sinina fi ahli Madyan. Kamu kemudiannya kamu berada tinggal di kawasan penduduk Madian selama beberapa tahun di sana. Thumma ji'ta ala qadari ya Musa. Kemudian datanglah kamu mengikut takdirnya hari ini. Ya Musa, wahai Musa, marinya kamu ini di tempat ini sekarang. Wastana'atuka li nafsi, dan aku memilih kamu li nafsi untuk menjadinya rasul aku, bagi aku. Idhhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri. Pergilah kamu dan juga saudara kamu itu bi ayati, dengan membawanya dalil-dalil buktinya aku ini. Wa la taniya fi dhikri. Janganlah kamu berdua ni malas. Lagi janganlah kamu berdua ni jadi rasanya lemah dalam menyampaikan peringatan akan aku. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu berdua berjumpa dengan Fir'aun. Innahu tagha. Sungguhnya dia ini adalah pelampau yang melampaui batasnya, kufur pada Allah Ta'ala. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Hendaklah kamu berdua berkatanya kepada dia dengan perkataan yang lemah lembut. La'allahu, mudah-mudahannya dia, yatadhakkaru, dapat ambilnya peringatan. Aw yakhsha, ataupun dia pun akan jadinya takut. Yakni kamu bercakap lembutlah, memberinya targhib pada dia, memberinya dorongan pada dia. Dan bagilah tarhib pada dia supaya dia itu takut. Maka dia bila takut, dia akan jadi pun takut. Mana bagi pada dia wa'adah dan juga baginya pada dia wa'id. Janji kebaikan dan janji keburukan. Bagi tahu pada dia. Dan sinilah juga nak beritahu. Walaupun nak pergi jumpa ni dengan satu orang, Nabi lah. Nabi tu satu orang tu nak pergi jumpa dengan Fir'aun. Yang mana Fir'aun ini orang yang paling jahat masa ni. Orang yang paling jahat. Dan sini Allah Ta'ala kata tagha. Orang yang telah melampaui batas. Batas kekufuran biasa ni. Sebab dia ni jadi kufur yang luar biasa. Siapa? Fir'aun. Walaupun dia ni yang paling jahat sekalipun, bila nak dakwah dia, Allah Ta'ala perintahkan supaya dakwah dia secara lemah lembut. Jangan sama sekali kita dakwah orang lain dengan cara yang kasar. Jangan. Sebab dakwah dengan cara yang kasar bukan dakwah Nabi pun. Ni Allah Ta'ala perintah ni kepada nak pergi jumpa dengan orang yang paling jahat. Tetap juga nak jumpa dengan orang yang paling jahat ni Allah Ta'ala perintahkan supaya bercakap lemah lembut. Kita nak nasihat je lah. Jangan kutuk. Kutuk lain. Kutuk celah ni lain. Kita nak nasihat je lah. Ya. Kita nak bagi ancaman pada dia, bagilah ancaman pada dia.
Jangan pula kita celah dia. Jangan pula kita kutuk dia. Kita menggunakan perkataan-perkataan yang tidak, perkataan-perkataan yang kotor dalam menyebarkan dakwah yang suci itu. Mulut kita yang keluar itu adalah yang kotor. Dakwah kita yang kita nak sampai itu adalah yang suci. Maka kotornya dakwah kita itu kerana mulut kita yang kotor. Kerana mulut kita. Maka jangan ini ada pada diri kita kerana akibatnya orang itu tak dapat hidayah melalui asbab kita. Orang itu dapat hidayah melalui asbab orang lain. Maka kita juga rugi dan kita pun juga tak ikut cara yang sebenar. Tak ikut cara nak berdakwah dengan cara yang benar. Qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatgha. Qala rabbana, mereka berdua itu berkata, Nabi Musa dan juga Harun sini. Dia berkata, wahai Rabb kami, innana nakhafu an yafruta alaina. Kami ini takut. Kami takutnya dia akan segerakan buat tindakan seksa ke atas kami. Tindakan azab ataupun siksaan terhadap kami. Yang ini cepat. Ayyafruta ni mana cepat membuat tindakan. Tindakan keputusan yang mana buat naya pada kami. Au ayyatgha, ataupun dia ini akan jadi melampau dalam kezaliman terhadap kami. Melampaunya dia ni membuat zalim terhadap kami. Dan ini sini juga Allah Ta'ala nak zahirkan sifatnya seorang Rasul pun, walaupun dua orang sini pun, masih lagi adanya takut. Dan takut ini adalah sifat fitrahnya manusia. Dia takut dengan ancaman-ancaman yang lahiriah. Yang lahiriah ni, yang zahir gini, dia jadi takut bila dia melihat sesuatu yang boleh membahayakan dia. Maka ini tidak jadi syirik. Yang tahtal asbab ini tak akan jadi syirik. Kita takut benda yang ada sebab musabab dia. Ini tak jadi syirik. Yang jadi syiriknya kalau kita takut hantu. Itu jadi syirik lah. Apa kena takut hantu? Tak ada hantu tu akan hisap darah kita kau. Adakah hisap darah? Hisap darah kita kau. Akan tu pun cekik kita sampai mati kau kan? Hantu tu. Jadi itu hanyalah rekaan-rekaan saja. Yang sebenarnya tidak. Ada kuasa dia? Tak ada kuasa dia. Ada kuasa ma fawqal asbab? Lagilah tidak adanya kuasa ma fawqal asbab. Benda yang tidak ada sebab musabab pun dia tidak ada kuasa. Sebab tu jangan tengok filem sangat. Tengok filem jadi gitulah otak. Tengok terlampau banyak tengok movie, filem, masalah ni. Rosak otak. Rosak otaknya duduk rasa tu lah, Dracula lah, ada kuasa lah, ni lah, ada kuasa, yang tu ada kuasa, semua ada kuasa. Hatu-hatu tu semua ada kuasa. Sampai hatu Melayu pun ada juga. Hantu-hantu jembalang lah, apalah. Jadi semua sekali itu, yang ajaran-ajaran syirik nak suruh kita yang takut, dan takut pula adalah takut ma fawqal asbab, hakikatnya tidak ada kuasa ma fawqal asbab apa pun. Itu. Syaitan hatu. Habis itunya qala la takhafa, berkatanya Allah Taala, kamu dua jangan takut. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Sungguhnya aku ni bersama dengan kamu berdua. Yakni akan bagi tolongnya kamu dan akan menguatkan kamu. Asma'u, aku akan dengar. Wa ara, dan aku akan lihat. Aku dengar dan lihat, memperhatikan kamu sentiasa. Ni ayat dipanggil ayat nak bagi sedap. Allah Ta'ala memang melihat pun. Allah Ta'ala memang mendengar pun. Tapi bila sebut gini, dia jadi sedap rasa. Sedap rasa. Dia gini, macam orang bagi pada kita makanan. Orang bagi pada kita makan. Bagi saja tu okey, bagi okey dah. Tapi dia pelawar kita pula, lagi rasa senang. Makan puas-puas, makan sedap-sedap lah.
Kan? Lepas tu jangan malu-malu tambah. Jadi ayat-ayat itu menyedapkan. Ya. Ayat macam tu menyedapkan. Jadi Allah Ta'ala pun juga guna ayat ni ayat penyedap. Guna ayat penyedap. Nak suruh sedapnya Nabi Musa dan Harun, maka akan jadi yakinnya dia itu dengan Allah Ta'ala. Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbik. Jadi katanya sini, fa'tiyahu, maka pergilah. Pergilah kamu berjumpa dengan Firaun. Faqula, maka hendaklah kamu kata kepada dia, inna rasula rabbik. Sungguhnya aku ni dua orang rasul Rabb kamu. Fa'arsil ma'ana Bani Israel, maka hantarlah bersama dengan aku Bani Israel itu, rakyat Bani Israel itu. Wala tu'adzibuhum, dan janganlah kamu menyeksanya mereka. Qad ji'naka bi ayatin min rabbik. Benar-benarnya kami datangnya pada kamu ni bawa marinya dalil bukti daripada Rabb kamu. Wassalamu ala man ittaba'al huda, dan selamat sejahteralah ke atas sesiapa saja yang nak ikut petunjuk. Mana ni doa awal kepada siapa-siapa yang nak masuk. Yang nak terimanya, nak patuh dengan ajaran Allah. Mana ni pelawak awal-awal dan doa awal-awal. Semoga orang yang masuk ni mendapat hidayah, mendapat keselamatan, mendapat keamanan. Inna qad uhiya ilayna annal azaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Sungguhnya benar-benarnya diwahyukan kepada kami, sesungguhnya azab itu ke atas orang yang mendustakan, wa tawalla, dan juga berpaling dari kebenaran. Mendustakan kebenaran dan berpaling, tidak mahu menerimanya kebenaran. Qala faman rabbukuma ya Musa. Katanya Firaun, maka siapakah Rabb kamu berdua ni wahai Musa? Qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqah thumma hada. Rabb kami adalah Tuhan yang boleh memberi kulla syai'in pada setiap makhluk. Kulla syai'in di situ kulla makhluqin. Pada setiapnya makhluk. Khalqahu, ciptaannya. Khalqahu situ dengan mana ciptaannya yang selayak. Yang selayak. Mana Allah Ta'ala cipta, dengan selayaknya dia pun boleh dapat guna benda yang diciptakan buatnya. Yang ditentukan buatnya. Thumma hada, kemudian Allah Ta'ala memberi hidayah. Hidayah sini maksudnya kepada makhluk, mana Allah Ta'ala baginya petunjuk kepada makhluk, ilham pada makhluk lah. Yang mana ilham itu sesuai dengan apa yang dia diciptakan. Sesuai dengan apa dia itu diciptakan. Maka dia jadi manusia, maka jadi manusia, tidak jadi macam lembu. Kan? Bukan kata jadi manusia, tiba-tiba dia tak nak ada jadi manusia, nak jadi lembu pula. Tak nak ada nak jadi manusia, nak jadi beruk pula. Jadi tak ada gitu. Qala fama balul qurunil ula. Berkatanya Firaun, maka bagaimanakah keadaan orang-orang dahulu kala? Ini kejahilan. Kejahilan Firaun. Bila kita dakwah orang yang hidup sekarang ni, dia duduk sibuk pasal orang yang sudah mati. Macam mana orang dulu-dulu? Macam mana nak kira lah macam mana orang dahulu?
Orang dahululah kira-kiranya. Yang masalahnya sekarang kita ni yang hidup, orang mati dah tu biarlah. Kerana kita pun tak boleh nak dakwah dah dia. Mati dah ni tak boleh nak dakwah dah. Mana boleh kita nak dakwah bagi hidayah pada orang yang sudah mati. Maka dakwah ini hanya faedah kepada orang yang hidup lagi. Masih lagi hidup, maka ada peluangnya untuk dapatnya hidayah. Tapi kalau mati tak boleh nak buat apa. Qala ilmuha 'inda rabbi fi kitab. Katanya Nabi Musa, ilmu tentangnya tu di sisi Rabb aku fi kitab, dalam kitab suratan. Kitab sini mana yang ada dalam kitab takdir, Lauh Mahfuz. La yadhillu rabbi wa la yansa. Rabb aku ini dia tidak akan jadi keliru. Kelirunya dia. Wala yansa, dan dia tidak akan jadinya lupa. Alladhi ja'ala lakumul arda mahda. Dialah yang menciptakan buat kamu bumi ini mahada. Mahada sini dengan mana firasha. Bentuk hamparan. Hamparan seperti kapet. Wasalaka lakum fiha subula. Dan dia mengadakan buat kamu fiha, di atas muka bumi ini, subulan, adanya jalan yang bagus, ada jalan-jalan yang bagusnya untuk dibuat sebagai jalan. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan dia menurunkan daripada langit air hujan. Fa akhrajna bihi azwaja, lalu dia mengeluarkan dengan asbab air itu azwajam min nabatin syatta, pelbagai jenisnya tumbuhan-tumbuhan yang berlainan jenis. Kulu war'au an'amakum, makanlah kamu, war'au an'amakum, dan bagi makanlah kepada binatang ternak kamu itu. Inna fi dzalika laayatin liulin nuha, sungguhnya pada perkara itu adalah dalil-dalil bukti yang memberi faedah kepada orang yang mempunyai akal fikiran. An-nuha ni mana akal yang sudah matang. Akal yang sudah matang. Mana orang yang sudah ada akal yang sudah matang, dia akan dapat berfikir kebaikan. Yang mana baik, yang mana buruk. Yang daripada Allah Ta'ala dan yang bukan mari daripada Allah Ta'ala. Maka dia akan pilihnya daripada Allah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada bumi inilah khalaqnakum, kami ciptanya kamu, iaitu kita ni dicipta asalnya daripada tanah. Wa fiha, dan ke dalamnya lah nu'idukum, kamu dikembalikan. Mati kita ditanam dalam kubur. Kubur dalam tanah. Wa minha, dan daripadanya jugalah nukhrijukum, kamu dikeluarkan. Kami keluarkan kamu taratan ukhra, kali kedua. Mana kali kedua tu dikeluarkan kamu daripada tanah ini, daripada bumi inilah. Sinilah dalilnya pada mahsyar kelaknya adalah tempat ini juga. Ni bumi ni. Bumi ini dihancurkan. Selepas bumi ini dihancurkan, diratakan semua sekali, kemudian Allah Ta'ala akan bongkarkan semua sekali isi-isi dia dan akan keluarnya kita semua sekali selepas pada itu, setelah dipanggilnya kita dengan trompet. Dengan orang panggil apa? Trompet lah kita panggil dia. Sangkakala, tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala yang kedua, semua sekali kita bergegas-gegasnya menuju ke tempat yang dipanggil. Masa ni lah semua orang takut. Tak ada siapa yang tak takut. Masa ni semua orang takut. Sebab kita ni akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Nak menghadap Allah Ta'ala, semua pula menghadap masa tu pula telanjang bogel pula tu. Telanjang bogel yang menghadap Allah Ta'ala. Semua masa ni. Kerana tidak ada satu pun yang boleh kita lindungi diri kita. Bahkan semua sekali akan terzahir semua.
Dan bukan sajanya kita ni tidak berpakaian, semua yang dalam hati kita pun akan Allah Ta'ala akan bongkar. Yang dulunya kita ada apa buat yang berkaitan dengan perbuatan hati. Walaqad arainahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba. Dan benar-benarnya kami tunjukkan kepada ia ayatina sini adalah ala uluhiyatina, iaitu dalil-dalil uluhiyah, ubudiyah, mentauhidkan Allah Ta'ala dalam ibadah. Kullaha, semua sekali, fakadzdzaba, dia pun mendustakan, wa aba, dia enggan terima juga. Enggan terimanya tauhid. Itu Fir'aun. Qala aji'tana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Katanya Fir'aun, adakah kamu datang jumpa kami ini untuk keluarkan kami daripada kampung halaman kami ini bisihrika, dengan sihir kamu wahai Musa. Falana'tiyannaka bisihrin mithlih. Maka pastinya kami akan bawa datangnya kepada kamu, nak lawan dengan kamu lah, dengan sihir lain yang seperti dengan ini juga. Faj'al bainana wa bainaka maw'ida. Maka hendaklah kamu mengadakan di antara kami dan kamu maw'idan, satu masa dan tempat yang dijanjikan untuk hadir di situ. La nukhlifuhu, yang mana kita semua sekali tidak akan memungkirinya. Nahnu, kami, wala anta, dan tidak juga kamu wahai Musa. Makanan suah, di satu tempat yang terbuka. Qala maw'idukum yaumuz zinah. Katanya Nabi Musa, masa tempat yang dijanjikan dengan kamu itu yaumuz zinah, hari perhiasan. Hari berhias. Hari berhias ini adalah hari raya. Hari raya ni hari kita pakat-pakat berhias. Wa ayyuhasyaran nasu duha, dan dikumpulnya manusia pada waktu duha. Waktu duha setelah naik matahari satu sepenggala. Segala. Fatawalla Fir'aun, lalu berpalingnya Fir'aun setelah itu. Fajama'a kaidahu thumma ata. Lalu dia mengumpulkan kekuatan dia untuk mengadakan rancangan untuk menewaskan, rancangan nak menewaskan Nabi Musa itu. Rancangan jahat untuk menewaskan Musa. Thumma ata, kemudian dia datang balik. Qala lahum Musa wailakum. Berkatanya Nabi Musa kepada mereka, yakni ahli sihir. Wailakum, celakalah kamu semua. La taftaru 'ala Allahi kadhiba. Jangan kamu bohong ke atas Allah. Jangan kamu mengadakan bohong ke atas nama Allah. Fayusahhitakum bi'adab. Maka pastinya kamu, Allah Ta'ala akan azab, binasakan kamu dengan azab yang keras. Wa qad khaba man iftara, dan sangat ruginya, benar-benar rugi, menyesalnya orang yang mengadakan tipu daya, orang yang mengadakan dusta. Fatanaza'u amrahum, lalu berbincang-bincang, berbalahnya di kalangan mereka. Bainahum, urusan mereka, bainahum, di kalangan mereka. Wa asarrun najwa, lalu mereka itu menyembunyikan bisikan mereka yang merancang itu. Qalu, mereka berkata, in hadani lasahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bisihrihima wa yadhhaba bi tariqatikumul muthla. In situ adalah inna, yang mukhaffafah daripada saqila. In situ inna. Sesungguhnya dua orang ini adalah ahli sihir
yang menginginkan mengeluarkan kamu daripada negeri kamu dengan sihir mereka itu. Dan mereka itu nak bawa pergi. Nak bawa perginya adat resam kamu, tarikat kamu. Nak bawa perginya tarikat bawakan kamu, itu adat resam kamu, yang terpuji, yang tertinggi, yang terutama. Al-Musla itu dengan mana Al-Fudla. Al-Musla dia adalah isim tafdil. Itu Al-Fudla. Wa ajmi'u kaidakum thumma tu saffa. Maka kumpullah semua sekalinya rancangan jahat kamu. Thumma tu saffa. Kemudian datanglah kamu semua sekali dalam satu barisan. Wa qad aflahal yawma man ista'ala. Maka beruntunglah, jayalah hari ini orang yang menang. Orang yang menang yang dapat mengatasi yang lain. Qalu ya Musa, mereka berkata, wahai Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Sama ada kamu yang lempar dahulu, yang ni lempar tongkat untuk jadi ular itulah. Wa imma an nakuna awwala man alqa, ataupun kami yang mula-mula lempar. Qala bal alqu, katanya Nabi Musa, bahkan kamulah yang lempar dahulu. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. Maka tiba-tibanya tali-tali kecil mereka dan juga tongkat-tongkat mereka yukhayyalu ilaihi, dikhayalkan dengan sihir mereka itu kepadanya. Annaha tas'a, yang mana ia itu berlari. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Maka terdetiklah pada dirinya Nabi Musa takutnya Musa. Perasaan takutnya Nabi Musa itu terdetiklah di dalam hati dia. Qulna, kami katanya, la takhaf. Kamu jangan takutnya wahai Musa. Innaka antal a'la. Sungguhnya engkaulah yang tertingginya daripada mereka. Wa alqima fi yaminika talqaf ma sana'u. Lemparlah apa yang di tangan kanan kamu itu, yang di tongkat itu. Talqaf ma sana'u, nescaya menjadi ular yang dapat menelan ma sana'u, apa yang mereka buat-buatkan itu. Innama sana'u kaidu sahir. Yang mereka itu buat itu adalah tipu dayanya sihir. Tipu dayanya orang sihir. Wala yuflihu as-sahiru haitsu ata. Dan tidak akan berjayanya ahli sihir bagaimanapun, masa mana pun dia datang. Di mana ataupun masa mana yang dia datang, tidak akan berjaya. Di mana-mana, di masa mana. Fa ulqiyas saharatu sujjada. Lalunya tersungkur sujudnya. Siapa dia? Ahli sihir. Semua sujud. Qalu, mereka berkatanya, amanna bi rabbi Harun wa Musa. Kami beriman dengan Rabbnya Harun dan Musa. Ini helah Firaun. Nah, selepas pada ini helahnya Firaun. Bila nampaknya ahli sihir pula terima Islam, katanya Firaun, helah Firaunnya kata, qala amantum lahu qabla an adana lakum. Adakah patutnya kamu percaya kepada dia sebelum aku bagi izin? Sebelum dia bagi izin. Siapa izin? Firaun izin. Kena minta izin Firaun dulu. Mana? Salah kamu tu. Kamu sepatutnya kena adanya kelulusan aku dulu. Baru boleh beriman. Mana boleh terus beriman gitu. Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Sungguhnya benar-benarnya kepala pengak kamu, ketua kamu lah, ketua besar kamu, kepala pengak kamu tu
Dialah ajar kepada kamu sihir. Dialah ajar. Yang dia maksudkan sini Nabi Musa. Firaun kata, "Fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf." Maka pasti aku akan potongnya tangan-tangan kamu dan kaki-kaki kamu secara bersilang. Wala usallibannakum fi juzu'in naq. Dan aku pastinya akan mensalibkan kamu sehingga matilah fi juzu'in naq, di batangnya kurma. Wala ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adzaban wa abqa. Dan pastinya kamu akan dapat tahu ayyuna, siapakah di kalangan kami ini. Yang dimaksud Firaun dengan Musa lah. Ataupun Allah situ. Asyaddu azaban, yang sangat kerasnya azab siksa dia. Wa abqa, dan kekalnya. Qalu, mereka berkatanya, ahli sihir berkata, lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinati walladhi fatarana. Lan nu'thiraka ala, kami tidak terkesan pun. Kami tak terkesan pun dengan kamu atas alama ja'ana, kerananya telah datangnya kepada kami minal bayyinat, berupa penjelasan yang jelas, dan juganya walladhi fatarana, dan Tuhan yang memula ciptakan kami sudah sedar sekarang ini. Jadi kami ini sudah tak terkesan dah lagi dengan bahaya ancaman kamu. Dan juga kemewahan hidup yang bolehnya bersama dengan kamu. Tidaklah, kami sudah tak terkesan. Ini dipanggil iman. Bila satu orang sudah beriman, iman yang sebenar tidak akan terkesan dengan apa saja habuan dunia. Tidak akan terkesan walaupun benda itu benda yang membahayakan dia. Tidak akan terkesan. Dan sini juga, mereka ni di kalangan ahli sihir ini, mereka tahu yang mereka itu lempar itu adalah bentuk sihir yang tahtal asbab, yang adanya sebab musabab dia. Dan sebab musabab dia tu menjadilah sehingga kan Nabi Musa bertakut. Nabi Musa bertakut. Tapi Allah Ta'ala memperkuatkan Nabi Musa, kata jangan takut. Lempar tongkat. Nescaya akan telan semua. Maka bila dia tengoknya yang daripada Nabi Musa itu, barulah mereka itu tahu itu adalah ular yang sebenar. Bukan helah silap mata ke apa, tidak. Ia adalah ular yang sebenar, siap boleh makan lagi. Siap boleh makan lagi apa yang ditipu dayakan oleh ahli sihir. Maka mereka sudah yakin bahawasanya apa yang dibawa oleh Nabi Musa itu adalah yang benar, dan perkara itu adalah ma fauqal asbab. Yang mereka itu bawa sihir itu adalah bentuk tahtal asbab, dan itu benda yang boleh dipelajari. Manakala yang Nabi Musa itu nak jadi ular, benda itu bukan ilmu yang dipelajari itu. Kerana itu mari daripada kudrah Allah. Dan ini kita sudah bahas dah dalam surah Al-Baqarah, cerita pasal sihir. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Tengok situ balik. Faqdi ma anta qad. Maka buat keputusanlah kamu. Apa yang kamu nak putuskan. Buatlah keputusan apa yang kamu nak putuskan. Innama taqdi hadhil hayatad dunya, kerana keputusan kamu nak menghukum tu, nak menentukan apa-apa hukum itu hanyalah kehidupan dunia ni saja. Tidak ada masalah. Mati pun tak ada masalah. Inna amanna, sungguhnya kami beriman. Bi rabbina, inna amanna bi rabbina, sungguhnya kami beriman dengan Rabb kami. Liyaghfira lana, supaya dia tu dapat mengampuninya dosa kami. Khataya, dosa-dosa syirik kami. Wa ma akrahatana, dan apa yang kamu paksakan kami alaihi, atas perkara itu,
minasih, iaitu berupa sihir yang dipaksakan untuk melawan Nabi Musa itu. Yang inilah nak beritahunya, ahli sihir di zamannya Fir'aun ini, mereka menjadi khadam kepada Fir'aun. Dia bukan jadi ketua, dia jadi khadam. Ketua mereka adalah Fir'aun. Wallahu khairu wa abqa, dan Allah Ta'ala itulah yang lebih baik dan lebih kekalnya pemberian yang Allah Ta'ala bagi. Innahu man ya'ati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Ini idkhal ilahi, selitan daripada Allah Ta'ala sini. Sungguhnya, man ya'ati rabbahu, barang siapa yang datang berjumpa dengan Rabbnya, mujriman dalam keadaan dosa, melakukan dosa ni. Dosa yang dimaksud di sini, dosa yang besar, syirik itulah. Fa inna lahu jahannam, maka untuknya ya dapat neraka jahannam. La yamutu fiha, tidak mati-matinya dia di dalam itu. Wala yahya, dan tidaknya boleh dianggap sebagai hidup. Tidak hidup yang boleh dianggap sebagai hidup. Dan tidak matinya dia walaupun diseksa. Wa may ya'tihi mu'minan, barang siapa yang bertemu dengan Allah Ta'ala dengan secara berimannya ia, yakni mentauhidkan Allah, qad amila salihati fa ulaika lahumud darajatul ula. Benar-benarnya dia itu melakukan amal yang soleh yang mengikut syariat. Fa ulaika lahumud darajatul ula, maka mereka itu akan memperolehi darjat-darjat yang tertinggi. Jannatu adni tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, iaitu syurga yang penuh nikmatnya. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai yang banyak. Khalidina fiha, mereka itu kekal di dalam syurga itu. Wa dzalika jazaa'u man tazakka, dan itulah pembalasannya buat orang yang nak membersihkan diri dia daripada dosa dengan melakukan amal soleh dan bertaubat daripada segala kesalahan dosa dia dan ubah amal kepada amal yang baik. Walaqad auhayna ila Musa an asri bi'ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu darakan wa la takhsha, dan benar-benarnya kami wahyukan kepada Musa, hendaklah kamu keluar malam itu dengan membawanya hamba-hambaku. Kemudiannya bila sampai ke laut itu, fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa, hendaklah kamu pukul dengan tongkat kamu itu untuk menjadikan jalannya di laut, yang mana jalan itu akan jadinya jalan yang kering. La takhafu daraka, kamu tak perlu takut dan laginya tertangkap. Wala takhsha, dan kamu tak perlu takutnya akan tenggelamnya kamu di dalam air laut itu. Fa'atba'ahum Fir'aunu bijunudih. Kemudiannya Fir'aun pun ikutlah mereka, hambalah mereka, kejar mereka daripada belakang dengan bala tentera dia. Faghashiyahum minal yammi ma ghashiyahum, lalu menenggelamkan mereka itu, menggulungkan mereka itu, minal yam, daripada laut itu, ma ghashiyahum, apa yang menggulungkan mereka, apa yang menggulungkan mereka, apa yang menyelubungi mereka. Yakni mereka itu terkambus dalam air laut yang sebelum pada itu dia terbuka menjadi jalan yang kering. Itu semua sekali ma fawqal asbab. Wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada, dan Fir'aun itu menyesatkan kaum dia dan tidaklah dia itu memberi petunjuk. Tidaklah dia itu memberi petunjuk. Ya Bani Israel, qad anjaynakum min aduwikum wa wa'adnakum janibat turil ayman wa nazzalna alaikumul manna wassalwa. Wahai golongan Bani Israel, benar-benarnya kami sudah selamatkan kamu daripada musuh kamu. Wa wa'adnakum, dan kami buat janjinya dengan kamu,
di tepinya gunung Tur yang kanan, iaitu ketika bermunajatnya Nabi Musa dengan Allah Ta'ala untuk mendapatnya kitab Taurat. Wa nazzalna 'alaikumul manna wassalwa, dan ada ketika lain laginya kami menurunkan kepada kamunya al-manna wassalwa. Man tu jenis cecair yang bentuk minuman, yang manis. Wassalwa itu adalah jenis burung, jenis burung yang seperti burung puyuh. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hendaklah kamu makan daripada rezeki-rezeki yang baik-baik, ma razaqnakum, yang kami rezekikan kepada kamu. Wala tatghaw fihi, dan janganlah kamu melampaui batas pada bab rezeki itu. Itu dengan cara kamu menzalimi sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Kamu menzalimi sebahagian kamu menzalimi yang sebahagian yang lain. Fayahilla 'alaikum ghadabi, lalu akan menimpanya kepada kamu, akan kenanya pada kamunya kemurkaan aku. Wa man yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa, maka barang siapa yang mendapatnya kemurkaan aku, faqad hawa, maka dia sudah rugi dan binasa. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa 'amila shalihan thumma ihtada. Sungguhnya aku ni benar-benarnya yang Maha memberi pengampunan kepada siapa yang bertaubat, wa amana, dan yang beriman, wa 'amila shalihan, dan beramal soleh. Thumma ihtada, kemudian dia ikut petunjuk. Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Kenapanya kamu ni ya Musa? Ini cerita lain pula. Cepatnya kamu sampai sebelum daripada kaum kamu. Qala, katanya Nabi Musa, hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Mereka itu ada ala athari, dia duduk belakang aku tu. Wa ajiltu ilaika, dan aku segeranya pergi kepada kamu ni. Rabbi, wahai Rabbku, litarda, supaya engkau meredai aku, kerana segeranya aku nak kepada kebaikan. Mana segera ni bukan semata-mata itu saja, kan? Mana perbuatan kita pun kena segera. Perbuatan kita pun juga kena segera. Sebab tu macam guru saya dulu, dia pesan, antaranya adalah masuk kelas. Antaranya masuk kelas, dia kata. Masuk kelas biar berlomba-lomba siapa masuk dulu, guru kamu ke ataupun kamu. Kalau guru kamu masuk dulu, kamu kalah. Kalau guru kamu masuk dulu, kamu tu kalah. Kalau kamu masuk dulu, kira-kira guru kamu tu kalah. Jadi kita berlomba-lomba untuk kebaikan. Berlomba-lomba untuk kebaikan. Berada di situ. Duduk situ. Duduk situ. Dan ini yang dia ajar oleh guru saya, dia ajar benda saya. Bukan kata sorek guru saja yang ajar benda yang sama ini, bahkan ramainya yang ajar benda yang sama. Pastikan kita ni orang yang awal daripada yang awal. Seperti mana kita dah belajar, kan? Was-sabiqun as-sabiqun, orang awal-awal, sabiqun, orang yang cepat-cepat duduk di tempat yang pertama. As-sabiqun, mereka inilah juga yang cepatnya masuk syurga. Cepat amal, cepat kita daripada orang lain slow, kita cepat, maka kita ditinggalkan. Kita ditinggalkan. Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahumus samiri. Maka sesungguhnya kami sudah membuat cobaan kepada kaum kamu min ba'dika, setelah pemergian kamu ni, wa adallahumus samiri, dan mereka itu disesatkan oleh as-samiri. Faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Lalu pulanglah Nabi Musa bertemu dengan kaum dia
dalam keadaan marah yang sedih sangat. Marah yang sedih sangat. Qala ya qaumi alam ya'idukum rabbukum wa'adan hasana. Wahai kaum aku, tidakkah Rabb kamu tu sudah menjanjikan kepada kamu dengan janji yang baik? Afatala alaikumul ahd. Adakah marinya perjanjian kita semua sekali ni, yang janji Allah Ta'ala berjanji ni, mari masa yang lama pada kamu? Tidak. Benda ni tidak lama pun. Adakah lama janji ni? Janji ni baru je janji. Jadi kenapa? Kamu gitu? Am aradtum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum. Ataupun kamu naknya Allah Ta'ala naknya kamu ini ditimpa kemurkaan daripada Rabb kamu. Fa akhlaftum mau'idi. Lalu kamu memungkiri janji dengan aku. Melanggar perjanjian dengan aku. Qalu, mereka berkata, ma akhlafna mau'idaka bimalkina. Tidaklah kami memungkiri janji dengan kamu. Mana sengajanya memungkiri janji dengan kamu. Bimalkina, kerana ikhtiar kami, bukan. Walakinna, akan tetapinya kami ini, hummilna awzaram min zinatil qaum. Kami ini dipikul oleh diberi pikul pada kami. Diberikan kepada kami auzaram min zinatil qaum. Bebanan berat daripada perhiasan kaum itu, yakni Firaun. Faqadhafnaha, maka kami pun lemparlah dia tu di dalam lubang longkang. Fakadzalika alqas Samiri, maka demikian itulah juganya Samiri pun lempar juga ke dalam longkang itu. Fa akhraja lahum ajlan jasadan lahu khuwar, maka berjayanya dia mengeluarkan, Samiri itu mengeluarkan buat mereka ajlan, anak lembu. Jasad yang berjasadlah, jasad anak lembu, lahu khuwar, yang ada keluar suara lembu. Yang ada keluar suara lembu. Khuwar itu adalah suara lembu, yang semisal dengan suara lembu. Faqalu, lalu mereka berkata, hadza ilahukum, inilah Tuhan kamu. Yakni Tuhan sini maknanya yang patutnya kamu sembah dia, patut kamu buat ibadah pada dia, doa pada dia. Ini Tuhan yang patut kita minta doa pada dia. Wa ilahu Musa, dan ini Tuhannya Musa. Fanasi, lalu dia lupanya, itu Nabi Musa. Iaitu Nabi Musa itu lupa ini Tuhan sebenar. Ini Tuhan sebenar, yang itu tu bukan Tuhan. Afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawlan wa la yamliku lahum darran wa la naf'a. Apakah mereka itu tidak melihat yang mana ia itu bahwasanya ia itu tidak dapat mengembalikan kepada mereka qaulan, perkataan balas, wala yamliku lahum darran wala naf'a, dan ia tidak memiliki sebarang kuasa boleh memberi mudarat dan juga manfaat kepada mereka. Walaqad qala lahum Harun min qabl, dan benar-benarnya telah berkatanya kepada mereka itu Nabi Harun.
Ha? Itu qala lahum Harun, berkatanya pada mereka, Harun, min qabl, sebelum pada itu, ya qaumi, wahai kaum aku, innama futintum bih, kamu sebenar kali sedang diuji sekarang. Wa inna rabbakumur rahman, sungguhnya Rabb kamu itu adalah Ar-Rahman. Fattabi'uni, maka ikutlah aku. Wa ati'u amri, dan patuhlah perintah aku. Qalu, mereka berkata, lan nabraha alaihi akifina hatta yarja' ilaina Musa. Mereka berkata, kami akan terus menerusnya beriktikaf di sini hatta yarja' ilaina Musa, sehinggalah Nabi Musa kembali pada kami. Qala ya Harun ma mana'aka idza ra'aitahum dhallu. Berkatanya Nabi Musa, wahai Harun, apa yang menghalang kamunya bila kamu melihatnya mereka itu jadi sesat? Alla tattabi'ani, adakah kamu tidak ikutnya aku? Afa asaita amri, apakah kamu derhaka akan perintahnya aku, wahai Harun? Qala ya bana umma la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si. Wahai anak mak aku, katanya Nabi Harun, la ta'khudh bi lihiyati, kamu jangan peganglah, janganlah kamu pegangnya janggut aku. Wala bi ra'si, dan janganlah kamu pegangnya kepala aku. Inni khasyitu an taqula farraqta baina bani Israel wa lam tarqub qawli. Sungguhnya aku khawatirnya kalau aku berkata farraqtu, aku buat pecah belahnya baina bani Israel, di kalangan golongan Bani Israel. Walam tarqam qawli, dan mereka itu tak akan dengarnya, tak akan dengar, tidak akan menjaganya wasiat aku, perkataan aku. Qala fama khatabuka ya Samiri, berkatanya Nabi Musa, apa perkataan kamu, perkataan balas kamunya, wahai Samiri? Qala basurtu bima lam yabsuru bih. Ini kena ingat sikit. Sini ada cerita Israiliyat, cerita Israiliyat ada sini. Yang mana cerita Israiliyatnya Samiri ambil, Israiliyat pun tidak sebenarnya, dalam hadis pun tidak ada, dalam Israiliyat pun tidak ada. Yang mana dakwaannya adalah bentuk pendapat di kalangan ulama mufassirin yang mengatakan ia itu adalah tapak kakinya Jibril, yang mana tapak kaki Jibril itu tiba-tiba keluar jadi macam pokok lah apalah, bila dipijaknya oleh kudanya Jibril. Kerana dalam yang diriwayat itu adanya cerita pasal kuda Jibril. Dan lalu Samiri pun ambillah bekas tapak kaki ni, kemudian dia pun letak dalam mulut, dalam tubuh mulutnya, di mulut anak lembu tu. Maka tiba-tibanya menjadi ada kuasa lah pada anak lembu itu, boleh bunyi suara saja. Boleh bunyi suara. Jadi adalah ma fauqal asbab situ berlaku, yang mana benda ajaib situ berlaku, bolehnya anak lembu itu bersuara. Jadi sini khuar situ, lahu khuar situ, ada suara lembu itu adalah suara sebenarnya lembu. Tapi ini adalah berita yang tak benar. Ini adalah daripada riwayat Israiliyat, dan juga sebenar kali kalau diamati sungguhnya tidak ada dalam Israiliyat. Ini seperti mana yang disebutkan dalam tafsir At-Tahrir. At-Tahrir wa Tanwir daripada Ibnu Ashur, yang mana dia menyebut ini sebenar kali tidak ada sebarang riwayat. Israiliyat pun tidak ada, daripada athar pun tidak ada sebenarnya. Ini hanyalah pendapat ulama-ulama tafsir saja yang menyebut sini. Lalu ramai orang mentafsirkan sebegini. Ramai orang tafsir gini. Macam mana? Nanti tengok.
Qala basurtu, aku melihat bima lam yabsuru, akan apa yang mereka itu tidak melihatnya. Faqabadtu qabdatan, lalu aku pun ambil lah satu gumpalan, ambil tu, genggaman tu. Ambil lah sedikit min athari rasul, daripada kesan tapak kakinya Jibril. Tapak kaki kudanya Jibril. Ini yang tafsiran dia, yang ramai. Fanabatuha, lalu aku pun lemparlah yang bekas tapak kaki tanah tu, lemparlah ia, lempar masuk ke dalam anak lembu tu. Anak lembu yang dibuat daripada emas lah, daripada perhiasan kaum Firaun. Jadi itulah yang biasanya ditafsirkan. Tapi tafsiran ini jadi larilah. Lari satu, benda itu akan menyebabkan hebatnya juganya tapak kaki kuda malaikat Jibril. Begitu pula. Jadi tapak kaki dia pun hebat ada. Macam mana pula kuda dia? Macam mana pula Jibril yang naik kuda tu pula? Maka inilah yang akan jadi timbulnya persoalan. Kadang-kadang kalau tak cermat ni, kadang-kadang inilah akan jadi. Ya, tak cermat. Ingat benda ni berita daripada orang ramai. Sebab apa tak cermatnya? Tak cermatnya kerana keluar daripada mulut orang alim. Keluar daripada mulut orang alim, kadang-kadang ni orang tengok rupa ya, tengok rupa, oh ni ulama besar dah ni. Okey, beres. Berita dia kita boleh percaya. Kadang-kadang kita ni bila dengar daripada ahli bid'ah, senang je. Oh, ahli bid'ah kau beritahu, kita tak percaya. Senang. Kita sebenarnya kali yang keluar daripada mulut guru kita sendiri pun kita kena kira gitu juga. Kita kena kira gitu juga. Kalaulah dia tu berita yang tidak sahih, dia yang diberitahu tu satu berita seolah-olah macam sahih, kita kena tengok jugalah. Dia kata tu ambilan dia mana? Cerita dia ambil mana? Patut penting ke cerita tu? Sehingga tidak disebut dalam Quran tapi macam penting. Maka ini silap. Jadi oleh itulah, jangan kita terkesan dengan ramai orang mentafsirkan sedemikian. Jangan kita terkesan. Maka tafsiran dia sebenar kalinya basartu bima lam yabsuru bihi, iaitu aku mengetahui. Basartu situ mana aku mengetahui. Bukan tengok dengan mata lendang. Bukan tengok dengan mata dia sendiri. Aku tengok situ dengan mana aku lihat situ, maknanya aku tahu. Aku tahu bima lam yabsuru bihi, akan perkara yang mereka itu tak tahu. Apa dia yang dia tak tahu ni? Iaitu nak buatnya anak lembu tu atau patung anak lembu tu boleh bunyi. Tu je lah. Yang dia tahu ilmu tu. Ilmu. Mana dengan adanya sesuatu lubang kerana daripada lubang itu akan mengeluarkan suara bila ditiup angin kerana masuk ke lubang tu, maka keluarlah suara. Kan macam kita buat seruling ke apa kan? Kadang-kadang kan dia bunyi kan, dia akan ada bunyi macam-macam lain-lain kan bunyi dia. Lepas tu boleh je kalau setakat nak buat bunyi dia tu macam bunyinya lembu ke apa. Seperti mana manusia pun boleh buat suara bunyi macam lembu kan. Kalau orang pandai tu dia boleh buat pun. Suara tu kan kita dengar tu, bunyi macam harimau. Kan? Macam harimau padahal dia manusia. Bunyi macam kambing. Kambing ramailah orang boleh buat kan. Mana bunyi kambing tapi bukan kambing. Mana dia boleh tiru. Dan itu biasalah. Mana bila dia adjust, contohnya alat seruling dia ke gana ke, maka akan berbunyinya seperti mana lembu. Sebab tu sini ya lahu khuar, dalam tafsiran mana-mana pun dia akan kata bunyi lembu macam lembu, macam lembu. Tapi bukan suara sebenarnya lembu, tapi macam lembu. Itu jelah tafsirannya macam lembu. Maka lam yabsuru bihi sini mereka tak tahu. Nak buat gitu tu mereka tak tahu. Sesuailah mereka dulu ni ditindas oleh Firaun ya. Baru je bila masa nak ngaji apa-apa dia benda-benda gini ya. Jadi mereka ni orang darat lah. Mana banyak benda ni dia tak tahu. Jadi faqabatu qabdatan situ mana aku ambillah satu bahagian. Aku ambillah satu bahagian. Ambil situ nasiban qalilan, ambil satu bahagian yang sedikit. Min athari, athari sini daripada pengajaran. Athari ini pengajaran. Pengajaran ar-Rasul, Rasul sini adalah Musa, bukan Jibril.
Ar-Rasul sini adalah Nabi Musa. Mana ilmu yang Nabi Musa itu dia olah sikit untuk ambilnya yang ilmu yang Nabi Musa itu untuk dia guna untuk kesesatan. Guna situ guna untuk sesat. Fanabaztuha sini jadi fanabaztuha sini dengan makna aku abaikan, aku gosokkan. Fanabaztuha itu aku abaikan yang dibawa oleh Rasul itu. Yang dibawa oleh Rasul itu aku abaikan. Aku punahkan. Aku punahkan syariat Rasul itu. Lalu aku pun buang. Aku punah, jadi tak jadi yang sebenar. Tak sebenar dah seperti mana yang dibawa oleh Nabi Musa. Sesuailah. Yang dia nak ajar ni adalah ajar yang syirik. Wa kadzalika sawwalat li nafsi. Seperti itulah nafsu aku menghiaskannya. Mana ni mari daripada diri dia sendiri. Mana mari daripada diri dia sendiri yang naknya syirik begitu. Supaya dapat sesatkan orang ramai. Qala fadhhab fa inna laka fil hayatid dunya fil hayati aw taqula la misas. Katanya Musa, fadhhab, gilah kamu. Jangan mari sini. Fa inna laka fil haya. Maka sesungguhnya untuk kamunya fil haya masa hidup ni antaqula la misas. Kamu akan berkata jangan sentuh. Kamu akan berkata jangan sentuh. Karena selepas pada ni tidak ada siapa pun boleh sentuh dia, lalu dia duduk seorang diri dan mati seorang diri. Wa inna laka maw'idan la tukhlafah. Dan buat kamunya adanya janji yang tidak akannya dapat kamu hindari ia. Dihindarinya oleh kamu itu. Wanzur ila ilahikal ladzi zalta alaihi akifa. Dan hendaklah kamu lihat kepada Tuhan kamu itu yang kamu selalunya beriktikaf di situ. Beriktikafnya di situ, lanuharriqannahu, pastinya kami akan bakarkan ia. Tsumma lanunsifanna, kemudian pastinya kami akan hancur beraikan dia, lalu taburkan ia fil yam, ke dalam laut. Nasfan situ mana sehancur-hancurnya lah. Innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma. Hanyalah ilah kamu itu adalah Allah alladzi la ilaha illahu, tidak adanya ilah melainkan dia. Tidak ada yang layak disembah melainkan dialah Allah. Wasi'a kulla syai'in ilma, maha luasnya ilmu Allah Taala itu melebihi setiap sesuatu. Habis itu dah. Wallahu a'lam bissawab wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.